Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada lebih 200 kumpulan etnik. Antaranya ialah Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Iban dan lain-lain. Dengan penduduk yang pelbagai budaya ini, perpaduan etnik atau sebaliknya sentiasa menjadi agenda dalam pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara ini. Oleh kerana wujudnya kepelbagaian budaya, agama dan bahasa dalam kalangan rakyat di negara ini, maka timbullah pelbagai masalah yang melibatkan hubungan etnik. Berdasarkan kepada peristiwa 13 Mei, beberapa perkara penting yang perlu dipandang serius dalam membina negara bangsa yang bersatu padu. Dalam hal ini, ternyata faktor hubungan etnik yang harmonis menjadi anak kunci bagi keseimbangan antara kekukuhan, ekonomi dan kestabilan politik. Hubungan etnik yang mantap sangat perlu dalam kalangan rakyat sesebuah negara yang mempunyai kepelbagaian dari segi agama, bahasa, budaya dan etnik. Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama perlu menganggap diri mereka sebagai bangsa Malaysia yang terfikir dan bertindak ke arah mencapai satu matlamat. Sejajar dengan ini, perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuhkan lagi bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman, maju, selamat dan makmur. Memetik satu kata-kata Tun Dr. Mahathir yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan yang ketujuh. Beliau mengatakan bahawa Malaysia lebih berjaya dalam membina masyarakat berbilang kaum yang lebih saksama daripada kebanyakan negara-negara berbilang kaum yang lainnya. Setiap agama utama di dunia memiliki wakil yang kukuh di Malaysia. Penyokong utama setiap agama memberikan gambaran yang besar terhadap ciri-ciri setiap populasi yang pelbagai etnik. Kepelbagaian agama di Malaysia adalah pentulan terus daripada kepelbagaian bangsa yang tinggal di sini. Sungguh pun Islam adalah agama rasmi Malaysia, kebebasan agama lain adalah terjamin. Hampir semua kaum Melayu beragama Islam, kaum Cina menerima agama ciptaan akan pengajaran Lauzi, Buddha dengan pemujaan nenek moyang mereka. Sungguh pun ada juga yang masih beragama Kristian. Walaupun Kristian tidak memberi impak yang besar kepada semenanjung Malaysia, kesannya adalah lebih besar ke atas Malaysia Timur, di mana kaum asli memeluk agama Kristian walaupun yang lain masih mengikuti kepercayaan tradisi mereka. Dengan pelbagai budaya yang dilihat dapat wujud dalam keadaan yang harmoni, Malaysia dengan megahnya dapat menyambut perayaan-perayaan yang tidak terbilang sepanjang tahun. Perayaan-perayaan utama adalah seperti Aidilfitri, Chinese New Year, Deepavali, Christmas, Vaisakhi, Gawai Dayak dan Tadau Keamatan. Sepanjang perayaan-perayaan ini, rakyat Malaysia mengamalkan konsep rumah terbuka, sebuah acara untuk saling mengucapkan salam sejahtera. Terdapat jamuan dan aktiviti-aktiviti yang meriangkan di mana setiap yang hadir turut serta dalam keriangan majlis tersebut. Rakyat Malaysia dari semua kaum dan agama turut serta dalam perayaan-perayaan tersebut. Jelaslah di sini bahawa kesepaduan pelbagai agama dapat menampakkan perpaduan di negara kita semakin utuh. Kitalah warga merdeka yang mengerti cabaran dan perjuangan adalah rakan pengalaman, dan kita harus jadi warga yang paling perkasa, mencerahkan indera seluruh jagat raya. Walaupun kita cuma kecil di peta dunia, tetapi agung pada pandangan buana. Nukilan Amy Suzani Muhammad Ainuddin. Menelusuri sejarah berapa puluh tahun sebelumnya, negara yang masyarakatnya ini terdiri dari berbagai bangsa dan agama pernah runtuh disebabkan isu perkauman yang luar biasa. Melayu bersama Melayu, Cina bersama Cina, India bersama India, saling bersaing dan tidak ada toleransi antara satu sama lain. Tragedi rusuhan kaum 13 Mei 1969 merupakan antara peristiwa bersejarah yang perlu kita pahat dalam ingatan kita dan ambil iktibar daripadanya. Berkorban dan berjuang, siang berganti malam yang dirasakan terlalu panjang, serta pertumpahan darah yang jumlahnya tidak terbilang,
sepatutnya menjadi satu peringatan untuk kita menjaga kesefahaman yang sekarang ini terbentang. Cabaran generasi baru bukan lagi bersusah payah untuk mengeratkan yang renggang, bukan lagi berjuang bertahan di tempat yang seakan asing untuk ditinggal, tetapi bagaimana hendak mengekalkan perpaduan yang dicapai oleh generasi sebelum kita. Menyedari perpaduan itu asas kepada pembentukan sebuah negara yang kukuh, pelbagai langkah sama ada dalam aspek politik, ekonomi dan sosial telah dilaksanakan bagi memantapkan perpaduan di kalangan rakyat. Pendek kata, hargailah nikmat persaudaraan tanpa membanding-bandingkan, tanpa cuba memenangkan sesuatu pihak tertentu kerana kita adalah satu. Kita inginkan negara maju yang aman serta bersatu padu, yang mana juga pernah diperjuangkan oleh generasi terdahulu. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju. Banyak negara di dunia mencontohi Malaysia sebagai negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya kerana keharmonian dan kemakmuran antara kaum serta budaya menjadi pegangan kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap Malaysia. Semangat perpaduan perlu dipupuk di dalam setiap rakyat Malaysia dari bangku sekolah lagi seiring dengan mengukuhkan semangat jati diri. Melalui penghayatan perpaduan serta sejarah negara, diharap akan lahirnya generasi muda yang akan bertindak sebagai warga negara yang matang lagi bertanggungjawab. Selain itu, kepelbagaian agama di Malaysia juga perlu diberi keutamaan demi mengekalkan kukuhan perpaduan antara kaum dengan mengamalkan semangat perkongsian, saling menghormati dan menanam sikap toleransi sesama rakyat Malaysia. Dengan itu, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami kepelbagaian agama di negara ini demi menguatkan lagi kesefahaman antara kaum dan agama. Secara keseluruhan, perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Kesimpulannya, perpaduan kaum merupakan elemen yang penting kerana pemupukan hubungan etnik antara masyarakat adalah amat penting bagi negara kita yang bermasyarakat majmuk serta menjamin kestabilan ekonomi dan politik negara. Tidak dinafikan lagi, Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang mempunyai pelbagai kaum, budaya dan agama. Hal ini terjalinlah satu hubungan perpaduan yang merupakan pemangkin utama kepada kemajuan negara yang kita kecapi sekarang. Tanpa perpaduan yang utuh, keharmonian bermasyarakat tidak dapat dinikmati kerana tiada persefahaman dan kerjasama daripada semua kaum untuk mempertahankannya. Peristiwa 13 Mei 1969 menjadi panduan dan iktibar bagi kita untuk terus maju ke mercu kejayaan. Keamanan negara turut dapat dipertingkatkan apabila amalan perpaduan kaum telah meresap ke dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Semua pihak harus berganding bahu dan tidak mengharapkan pihak kerajaan semata-mata dalam mewujudkan perpaduan kaum. Janganlah kita bersikap evasif mahupun bagaikan enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Kerana
Perpaduan kaum itu hanya akan wujud apabila semua kaum menjalankan obligasi masing-masing dengan sempurna dan bersikap tolak ansur. Oleh hal yang demikian, benarlah perpaduan kaum itu penting untuk meningkatkan keamanan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.